Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani dan pada waktu ini kita di dalam segmen Jiwa SME dan kita menghampiri Jelajah Jiwa SME terakhir di Shah Alam, Central ICT Shah Alam pada 25, 26 dan 27 Oktober ini. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan majlis atau memeriahkan acara sepanjang 3 hari itu. Macam-macam aktiviti yang kami sediakan kepada anda, perkongsian maklumat, cabutan bertuah, kita ada juga uji bakat, penyampaian berita. Jadi sama-sama kita meriahkan. Jadi di sela-sela itu kami akan kongsikan kepada juga anda perbincangan di dalam studio untuk kami bawakan kisah inspirasi usahawan-usahawan di Malaysia, PMKS, dan untuk hari ini kami bawakan seorang penjual batang buruk, kuih batang buruk iaitu Nur Hidayah Kaulan yang mengendali ataupun mengasas kepada produk ataupun syarikat Hadis International Sdn Bhd. Betul. Okey, kalau kita tengok kat depan kita ni, antara kita ni meriah produk yang dibawanya, 2 kotak dan juga 3 bungkusan batang buruk. Selalunya kalau kita tengok jualan batang buruk tu dalam dalam balang. Dalam balang ni kita inovasikan jadi dalam bentuk paket yang boleh kita kata seal semula untuk kekal fresh. Betul. Jadi untuk kita faham lagi lanjutlah sebenarnya kan, saya dah intro sikit apa produknya. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit bagaimana permulaan perniagaan itu, kenapa pemilihan batang buruk dan mungkin apa kelainan batang buruk Puan dengan penjual-penjual lain. Alright, terima kasih Nabila. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Morning. Selamat pagi. Macam buat live lah. Ya, kan? Alright, saya Nur Hidayah binti Kaulan. Saya merupakan pengasas untuk Hadis International Sdn Bhd. Kepakaran saya adalah membantu peminat-peminat snacking. Dan kita starting dengan batang buruk, masya-Allah tabarakallah. Sebab batang buruk kita kenapa lain, Nabila? Sebab apa? Sebab batang buruk kita ni, saya orang Muar. Orang kata batang buruk ni kalau sedap ni kat Muar. Jadi saya lah ni orang Muarnya ni. Masya-Allah. Okay, saya orang Johor. Muar kat mana? Muar dekat Pak Yusof. Okey, saya Sungai Mati. Oh ya, masya-Allah, kita satu kampung punya. Okey, alhamdulillah. Apa yang membezakan batang buruk kita ni adalah sebenarnya dulu saya tak suka makan batang buruk. Sebenarnya sungguh saya tak suka makan batang buruk. Dan dia jadi masalah bila suami saya minta, sayang tolong carikan batang buruk sebab ada kawan abang nak beli. Dia kata, orang tu mengidam tau. Kita cakap, kenapa nak cari dekat, kenapa tanya sayang, kenapa tak tanya orang lain kan? Okey, cakap, lah batang buruk sedap dekat Muar tau, dia kata. Saya tak tahu sungguh. Billahi ta'ala, saya sungguh tak tahu. Sampailah saya sebenarnya dilambung-lambung kesana ke sini nak dapatkan batang buruk ni. Orang cakap, sebab suami dia cakap, tolong carikan yang paling sedap. Aku ni tak tahu rupanya batang buruk dekat Muar dan paling sedap ni rupanya dekat Muar. Dan saya memang kena lambung-lambung sana sini. End up saya melihat ini sebagai satu peluang untuk saya bantu orang dapatkan batang buruk yang sedap. Dan of course yang memang orang suka. Sebab sebenarnya sekarang kalau kita cerita pasal batang buruk, anak-anak muda tak tahu batang buruk tu apa. Betul ke betul lah Nabila? Tak tahu. Sebab biasanya batang buruk ni kadang-kadang kalau orang tahu pun dia orang tak suka. Sebab batang buruk selalunya bau dia tengik. Okey, bila buka tu bau dia jangan. Tapi ini masya-Allah tabarakallah bau kacang hijau. Okey, kita pakai kacang hijau, bila bau dia bau fresh, bau segar kacang hijau tu. Rangup dia punya tu kita pakai kelongsong asli, bukan pakai kulit popia. Biasanya nowadays orang dah nak buat inovasi kan, nak buat yang lebih senang, dia orang pakai kulit popia, tapi kita masih lagi mengekalkan kelongsong asli. Kita pakai kelongsong yang kita buat sendiri, pakai tepung gandum dan bila makan tu memang melting. Ini memang insya-Allah tak jumpa dekat mana-mana. Alright, sebab kita punya batang buruk, kalau orang lain makan batang buruk dia kena macam tersedak. Tapi ini tidak. Okey, nanti mungkin insya-Allah Nabila boleh try. Alright, kena cuba. Sebab kita bila masuk dalam mulut tu dia memang tak tersedak. Bila makan, even saya sendiri pun kalau saya buat live, saya akan sambil masuk mulut, sambil kemam, saya boleh bercakap. Alright, dan that's why kenapa sebenarnya ramai je artis-artis, influencer dah makan kita punya batang buruk dan dia orang pun dah approve. Yes, this is a batang buruk yang masya-Allah tabarakallah sedap, dia orang cakap. Okey, alhamdulillah. Even sebenarnya saya pernah dapat review daripada artis dan dia orang sendiri bagi review tu secara percuma. Dia kata memang sedap, batang buruk ni memang lain daripada lain. Tak manis sangat, serbuk dia halus, tak ada bau tengik, tak ada bau hapak. That's why kenapa saya yakin membawa Hadis ni ke mata dunia insya-Allah. Sebab saya tahu kualiti produk saya dan saya tahu
kekuatan saya punya produk. Jawapan, saya nak faham lagi lanjut. Tadi Puan ada kata berkenaan dengan peluang tu. Macam tengok husband Puan nak batang buruk, lepas tu dekat situlah Puan nampak peluang itu. Betul. Macam mana nak Puan nampak peluang itu? Sebab kita tahu kalau kita pergi kedai, kebanyakannya memang jual batang buruk. Banyak je di pasaran. Betul. Jadi macam mana, apa peluang yang Puan nampak tu sebenarnya? Peluangnya nak dapat batang buruk yang katanya daripada muar tapi nak yang sedap. Masalahnya, ada tak jenama yang kita tahu sedap? Ada tak kita tahu jenama batang buruk tu, kita tahu dia adalah produk yang berkualiti. Maksudnya jenama yang kukuh, nama. Jenama kukuh. Nama tu tidak ada. Yang kita nampak batang buruk ni masuk dalam paket plastik kosong, lepas tu pakai balang, kita tahu mungkin sedap, tapi lepas tu nak beli lagi dah tak tahu dekat mana. Tapi masya-Allah tabarakallah, Hedis ada, kita buka peluang untuk orang dapatkan batang buruk melalui jenama kita, dan juga kita buka peluang untuk mereka nak jadi ejen dan juga stokis kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dah 6 tahun berkecimpung dalam perniagaan ini, menjual batang buruk sejak tahun 2012 ya. Betul. 2012 dan sampai ke zaman PKP juga. Betul. Dan actually kita daripada 2019. 2019 zaman PKP tu. Ya betul. PKP 2020, saya 2019 lah. Saya start berhenti kerja 2019. Maksudnya 2020. Mula-mula perniagaan dah PKP. Ceritakan sikit pengalaman. It's exactly tak mudah. Okay? Sebab apa? Sebab saya baru mula setahun dengan keadaan sebenarnya saya berhenti kerja dengan tidak ada apa-apa simpanan, dan saya berhenti dengan suami saya. It's not sangat easy. Tak easy langsung. Okay? Setahun tu kita baru nak mula jenama, kita nak bagi orang kenal. Tiba-tiba PKP. Waktu tu saya ambil office. Saya dah ada office, saya ambil office, dah ada staff. Masa tu bayangkan saya jatuh daripada tu, jatuh sangat teruk. Staff saya lari sebab yalah dia pun takut agaknya, okey. Dia pun hilang, dan seriously memang tak mudah. Tapi masya-Allah tabarakallah, waktu PKP tu adalah waktu yang sebenarnya adalah jackpot untuk saya, sebab dikala orang lain takut macam dunia nak kiamat, but I do it. Dan masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, sebulan je saya jatuh teruk. Next month, wow. Saya sangat takut dah. Sangat takut apa? Takut dia banyak masuk. Kalau baca kat sini, jualan 6 juta ringgit. Before this, untuk 2 tahun tu 6 juta. Alhamdulillah. Untuk dah tahun memang late before. Rezekilah. Masya Allah. Untuk capai 6 juta tu, macam Puan kata, macam-macam ujian, lalu masa PKP tu utamanya. Tapi kita nak tahu teknik itu, strategi. Orang lain pun juga berniaga masa PKP masa zaman-zaman itu. Jadi mungkin tak sampai 6 juta tu. Jadi apa yang Puan lakukan untuk Hedis? Okey, masa tu yang sangat saya kedepankan adalah satu, of course, brand. Kedua adalah kepercayaan. Ketiga adalah of course saya menampakkan diri saya dan juga brand saya ke depan melalui media sosial. Alright, waktu tu orang tak pakai sangat. Orang masa tu orang takut. Dan sebagainya, ramai orang takut, dan orang pakai untuk tengok percuba resepi dan sebagainya. Tapi kita buat untuk buat brand. That's why kenapa saya membuka juga peluang kepada mereka-mereka nak jadi ejen. Waktu tu orang tak bekerja, tak dapat bekerja. Orang pun hilang punca pendapatan. That's why kenapa saya buka peluang kepada mereka untuk jadi ejen, dan that's why kenapa saya sampai ke sales sebegitulah. Masya Allah, 2 tahun tu dapat nak buat jual 6 juta. Of course, saya pun sendiri tak terfikir dengan jual batang buruk saya dapat buat macam tu, dengan saya buka peluang kepada mereka-mereka yang nak jadi ejen juga. Okay, dan saya sebenarnya sangat aktif coaching saya punya ejen-ejen sampai hari ini. Di sebalik Hedis bukan hanya sekadar batang buruk, tapi di sebalik Hedis ada ejen-ejen, ada affiliate, ada staff saya guide mereka never stop. Cuba bayangkan setiap hari saya buat live, bagi semangat dekat dia orang. Setiap minggu saya akan ada 3 kelas untuk saya give strategi, content, saya bagi tips, okay? Saya bagi energy. Energy itu sebenarnya paling mahal. Okay, ramai orang buat bisnes, energy di drop, energy dihilang. Tapi apa yang saya buat adalah I give my energy to my team. That's why kenapa team saya kalau nampak dia orang terkejut. Dia morning sepanjang masa. Macam saya. Macam tagline lah tu. Ya, betul. Itu bercakap mengenai strategi pemasaran lah, iaitu melalui digitalisasi ataupun pemasaran media sosial. Betul. Tapi kita perlu tahu untuk lakukan benda tu perlu ilmu ataupun literasi. Untuk Puan sendiri, macam mana belajar teknik pemasaran, literasi perniagaan ni? Ada pergi kelas ke ataupun memang turun-temurun daripada keluarga ke perniagaan? Alright. Saya tidak ada darah perniagaan, Nabila. Okay, kalau Toreh ni bolehlah jawab awam. Saya pun jawab awam. Toreh ni keluar penjawat awam, okey. Toreh ni keluar orang kampung. Saya orang kampung, okey, asal daripada orang kampung. Okey. Memang saya tidak ada darah
perniagaan. Tapi Masya Allah tabarakallah, sebenarnya memang saya ada masuk kelas, untuk saya boost my energy, boost my kepercayaan. Saya boleh berjaya, saya boleh buat all the strategy business ni. Tapi at the same time, untuk pendigitalan. Saya ni adalah cara-cara lama. Maksudnya kita buat live, kita buat tapi digital untuk buat ads, tekan apa, aku tak pandai. Ajarlah saya macam mana, ini kena kira data, kena analyze whatsoever. Saya tak pandai. Saya tak pandai, sungguh saya tak pandai. That's why kenapa saya menggunakan apa yang ada, iaitu DMS lah daripada Unify sendiri, Masya Allah. Start tahun ini sebenarnya saya start menggunakan DMS. Sangat membantu sebab saya pernah sebenarnya pakai third party. Kita bayaran puluhan ribu, but kita sedih lah. Of course, bila kita harap puluhan ribu kita kena bayar, of course kita nak return yang lebih banyak. Betul. Tapi it's not. Dan tapi dengan DMS, hanya bayaran ratusan ringgit sahaja, Masya Allah, awareness orang berkenaan kita punya brand is semakin meningkat. Okey, Puan dah bagi sedikit hint tadi. DMS ni memang bukan saja memang kita nampaklah keberkesanan itu. Mungkin apa lagi lain yang boleh kita bandingkan antara DMS ni dan juga orang kata one stop solution dari segi pemasaran dekat luar sana. Apa bezanya antara DMS daripada Unify Business daripada yang luar sana? Kita dah satu kita dah nampak keberkesanan daripada jualan dan juga daripada harga juga. Betul. Jauh. Betul, jauh. Apa lagi lain yang diorang tawarkan dan kita tak dapat di luar sana? Saya rasa kepercayaan. The brand it is. Sebab before this saya pakai luar, nampak macam tapi kita bila masuk tak lah. Kepercayaan itu paling penting sebab kita bila kita buat bisnes, kita memang boleh invest. Tapi of course kita nak invest yang ada ROI. Kita nak invest tu mungkin kalau contoh kita buat besar, of course kita dapat yang besar. Tapi bila kita dapat yang tu yang menyebabkan tak That's why kenapa result is penting sangat. Contoh kita bayar berapa ratus je tapi result kita, so saya rasa better kita bayar beberapa ratus ni, mungkin kita meningkatkan, tambah je lagi sikit lagi, banyak lagi sikit untuk bagi lagi banyak, betul. Tapi saya cakap sebab kepercayaan harga yang memang sangat murah, dan seriously result dia. Dia punya hasil tu. Dekat luar dengan silence tu pun dah boleh jawab dah macam mana. Tapi bagi Puan Hidayah sendiri, kalau kita nak bandingkan juga antara, kalau satu dia dah tolong dari segi pemasaran satu, tapi dari segi progress digitalization tu, pertama sekali nak tahulah macam mana Puan boleh orang kata boleh hijrah ataupun boleh mulakan subscription dengan Unify Business ni. Apa yang mendorong Puan sendiri? Alright, of course, sebab bila saya dah pakai third party, saya sebenarnya memang mencari ada tak orang lain yang boleh buat. Kita boleh je ambil staff, tapi staff ni kadang-kadang orang keluar datang dan pergi. Bila kita dah ajar dia, kita masukkan di kelas, end up dia berhenti. So end up kita pun akan rasa frust dan sebagainya kan. Dan memang saya mencari, dan sebab bila saya tengah subscribe dengan orang lain, third party ni, memang saya mencari mana-mana yang lebih murah. Dan masa tu suami saya pergi dia bayar Unify sebab kita memang pakai Unify untuk internet, right? Lepas tu dia cakap, the counter tu dia cakap, kita ada offer untuk orang buat business dan you boleh buat untuk pendigitalan ni lah. Lepas tu saya cakap, berapa bayar? Dan suami saya terkejut. Berapa ratus je? Berapa ratus kau kena bayar? Kita ni berapa puluh ribu bayar. Masya Allah, dia memang terkejut sangat. Dan lepas tu, dia pun cakap balik cakap dengan saya. Dia cakap, sayang, Unify ada buat dah. Harga bayar cuma berapa ratus je. Saya cakap, sungguhlah. Kan? Saya memang tak percaya. Terus ons. Saya ons. Sebab kita pernah buat bayaran sangat mahal, dan bila dapat yang murah, dan kita nak tahu Unify ni bukannya brand biasa, dia brand besar dekat Malaysia, so why not kita try. So saya try, alhamdulillah dia membantu dari segi awareness orang berkenaan kami, Masya Allah. Jadi Puan guna platform apa setakat ini untuk penjualan? Platform yang digunakan media sosial apa? Kita pakai TikTok, Facebook, Shopee, WhatsApp of course, alright, dan kita itulah setakat ni. Kalau nak ikutkan banyak tu, beberapa lah, kira 3 platform media sosial untuk kita live sekali. Nak guna banyak internet, banyak data. Jadi Unify Business of course lah dia membantukan. Jadi nak hantar, nak ambil order lagi. So macam mana proses tu? Bagaimana DMS ataupun Unify Business ni tolong mudahkan atau smoothkan perjalanan proses bisnes tu? Saya senang cakap macam ginilah. Kita tiba-tiba dapat order.
Kita tiba-tiba dapat order, lepas tu kita tekan, okey, kita punya tim akan hantarkan. Di semudah itu. Betapa kita DMS membantu kita. Kita ada konten, mereka tolong digitalkan, lepas tu kita bukan kita tunggulah, of course kita melalui layanan kita bantu mereka, customer kita. Bila dapat, kita uruskan dia orang punya order, sangat mudah lah. Sebab even sebenarnya kalau before this kita nak kena pergi jelajah dekat seluruh Malaysia untuk kita kenalkan produk kita, tapi dengan digital DMS ni kita tak perlu buat benda tu, sebab dia bantu kita untuk reach dengan orang lebih tepat, lebih mudah. Alright, even that's why kenapa ada yang Singapore beli kita punya produk, kita punya Brunei beli kita punya produk, Sabah, Sarawak boleh beli, sebab diorang nampak kita punya produk. Okay, sebab kita tahu kita bukannya artis, kita bukan influencer, tapi dengan DMS dia membantu nampakkan selalu brand kita. That's why kenapa orang pilih kita. Of course dia perlu dibantu dengan konten-konten yang tepat lah, alhamdulillah. Untuk sekarang ni Puan ambil package yang mana? Kita untuk ambil, orang di luar sana fahamlah, macam usahawan mungkin dia dengar ni, okey, nak mula dengan package yang apa dulu? Okey, kita boleh gunakan ambil yang package Unify Business yang DMS. You guys boleh dapatkan daripada boleh tanya dengan pihak Unify sendiri apa yang package yang lebih sesuai lah, apa package yang lebih sesuai untuk mereka bantu. Sebab saya memang ambil yang saya rasa mungkin yang ketiga kot. Yang ketiga sebab saya terlalu murah. Jadi saya ambil paling hebat. Di atas. Yang paling atas. Berapa ratus saya tak ingat. Tapi memang saya sangat amazed lah dengan harga yang very. Tapi kiranya yang paling hebat pun kira mampu pilih lagi lah. Exactly, kira ratus-ratus kalau kita nak bandingkan di luar sana kan. Betul. Dekat luar sana. Tak apa, itu kita borak lain nanti. Ya, kalau kita nak cakap pasal produk juga kan, kalau ini baru satu perisa saja. Ya, betul. Apa ini lagi yang ada, Puan? Okey, selain daripada kita ada batang buruk, kita ada bangkit gula Melaka, kita ada muruku shake cheese. Ini untuk anak-anak muda, okey. Anak-anak muda suka makan maruku. Ya, maruku cheese. Okey, dan bestnya cheese-nya asing. So siapa yang tak suka makan cheese, so dia tak payahlah masukkan. Kalau dia suka dia akan shake-shake macam tu. Dan yang terbaru kita ada nachos cheese. Okay, Hades nachos cheese, which means kita buka kios dekat depan bawah office kita buka kios, dan masya-Allah tabarakallah ramai sangat suka kita punya produk tu. Sebab of course kita akan minta Unify buat lagi DMS lagi untuk kita punya new kita punya project, untuk ramai lagi orang tahu pasal kita dan buka peluang untuk mereka-mereka yang mungkin nak berkongsi rezeki dengan kami, jadi agent, jadi stokis untuk buat our new product nachos cheese. Sebab anak-anak zaman sekarang suka makan cheese, suka makan benda yang simple-simple, yang ringan. Okay, even kita ada keripik ubi garlic. Tu keripik ubi bawang putih. Dia version version hati untuk mereka-mereka yang nak memujuk pasangan. Okay, kalau biasa orang bagi coklat, so you bagi garlic tapioca. Lain sikit kan. Dengan kotak kita yang sangat cantik ni memang sangat sesuai untuk dijadikan hadiah lah. Even sebenarnya kita pun menjadi pilihan oleh Permaisuri Johor, di YMM, di mana dia suka dengan kita punya batang buruk, dan kita sebenarnya adalah salah satu produk yang selalu dijadikan hadiah oleh jabatan-jabatan kerajaan, untuk oleh mereka-mereka yang nak bagi VVIP, sebab packaging cantik kan. So kita ada salah satulah yang menjadi pilihan. Even kita pun adalah produk makanan tradisional, jadi dia orang suka. Alhamdulillah. Ini semua resipi sendiri homemade. Kita formulakan sampai kita boleh suka makan, orang lain pun akan suka makan juga, insya-Allah. Sekarang ni kilang di mana? Kita ada dekat Kulai, Johor. Kulai Johor, satu kilang. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ada planning untuk bawa ke luar negara. Kita tahu dah ekspor Singapura, Brunei kan. So mungkin nak jadi eksporter ataupun nak buka satu tempat di Dubai pula ke. Amin, ya Allah. Itu adalah saya punya vision sebenarnya, Nabila, di mana mission saya sebenarnya, saya nak kalau boleh satu Malaysia, bukan kalau boleh, saya nak benda ni jadi. Satu Malaysia ada 100 hub Hades, membawa produk makanan tradisional, snacking untuk anak muda, untuk semua golongan masyarakat yang kita bawa jenama Malaysia, dan kita boleh bawa ke luar negara. Dan saya punya vision one day, saya nak Hades ni ada dekat seluruh airport-airport yang kita bangga. Ini produk Hades, ini produk Malaysia. Dekat Dubai, boleh sampai bawa ke sana. Of course kita sangat-sangat ada vision untuk sampai ke sana. Biarlah satu Malaysia, satu dunia bangga ada Hades membawa produk makanan
Puan ada join program-program matrix macam MIHAS ke? Ada? Okay. MIHAS on the way, matrix pun on the way, tapi kita ada masuk dengan program-program kerajaan untuk kita readiness untuk sampai ke sana insya-Allah. InsyaAllah. Banyak dah kita Puan Hidayah kongsikan daripada zaman awal mula bisnes sampailah sekarang berjaya juta-jutawan. Alhamdulillah dengan produk batang buruk dah banyak lagi sebenarnya di belakang jenama Hadis ni. Jadi sebelum kita akhirkan interview ni, mungkin sedikit nasihatlah Puan bagaimana Unify Business punya package subscription ini sebenarnya boleh bantu usahawan-usahawan kat luar sana, dan mungkin kalau ada yang masih tertanya-tanya ataupun masih ragu-ragu lagi perlu ke ambil DMS ni, perlu ke Unify Business ni, apa yang Puan boleh katakan? Alright. Saya tidak dibayar untuk bercerita pasal benda ni, Nabila. Tapi seriously, tolong jangan menyesal macam saya. Sebab saya take time yang agak lama selepas PKP untuk saya mendigitalkan. Kadang-kadang zero cost marketing, saya nak tak payah berbayar, kita nak cara lama, kita selesa dengan cara-cara lama. Tapi padahal kita perlu berubah seiring dengan zaman. Okay, so zaman sekarang ni zaman digital. So we have to do something. Okay, sampai bila kita duduk tunggu dekat kedai, tunggu dekat office, buat live, mata tak ada. Alright, dengan kita keadaan kita just tunggu je, mungkin bisnes kita akan jatuh, sales kita akan terus jatuh. Sampai bila? Kita pun tak nak bisnes kita ni hilang macam tu je. So that's why kenapa do something. Sebab apa? Zaman sekarang you kena berubah. Bukan orang tak membeli, tapi orang tak membeli dengan kita. Orang pilih brand lain. That's why kenapa do something. Sebab brand Unify adalah brand besar, trusted, harga sangat murah, memang memberi kepercayaan untuk kita pakai. Sebab macam saya cakap tadi, saya pernah kena yang lebih mahal. Okay, you guys pakailah benda ni, masya-Allah. Okay, dan paling penting selamatkan bisnes kita. Kalau orang tak kenal, kenapa orang tak membeli adalah kerana orang tak kenal brand kita. That's it. Okay, bukan brand kita tak bagus. Kita tahu produk kita bagus. Macam saya, batang buruk saya tahu saya punya produk bagus. Saya tahu saya punya servis untuk saya punya tim bagus. Saya tahu saya boleh pergi sangat jauh. Tapi macam mana kalau kita cuma yang tahu family kita, orang sekeliling kita sahaja. Yang 32.7 juta rakyat Malaysia perlu tahu pasal kita. Sebab kita tahu kita punya vision nak pergi sangat jauh. Jadinya do something. You have to do something. Usahawan-usahawan, tak ada siapa yang boleh tolong kita kecuali diri kita. Ambil peluang ni, harga sangat murah. You die, you nak mati ke? Hidup you nak business you nak mati, ataupun you do something. Make it work. Serius, buat sekarang, insya-Allah. Just murah je, hanya berapa ratus. Saya rasa berbanding you kena hadap, you punya save makin jatuh. Staff you hilangkan, tinggalkan you, everything tinggalkan you, dan you alone and up. So make it work. Serious. Jadi penonton di luar sana boleh lihat sendiri Puan Hidayah kita, boleh nilai sendiri bagaimana keberkesanan Unify Business itu sehingga menjadikan Puan Hidayah seperti yang sekarang anda lihat. Dan jangan buang masa lagi, terus berjumpa dengan wakil-wakil daripada Unify Business untuk dapatkan perkhidmatan. Diorang boleh guide daripada A sampai Z sampailah anda berjaya, sampai yang belum mulakan bisnes, yang baru berniat nak mulakan bisnes pun boleh berjumpa dengan mereka. Jadi saya kira itu sahaja. Terima kasih Puan Hidayah sudi berkongsi cerita dan juga kongsi produk kepada orang ramai. Nanti kita jumpa pada Jelajah JUSME di Shah Alam, ya. Di Shah Alam Central ICT 25, 26, 27 Oktober. Dan saya kira itu sahaja. Semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam semua platform digital Astro Awani dan juga astroawani.com. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda.